Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu buat MPKL Sultan Hafiza cakap lah macam ni je. Patut taat lah. Sebab saya tengok, saya bila baru masuk sini, saya tengok walaupun nak dirusak, fikir-fikir main tu taat betul lah. Duduk tertib, semua pandai, semua ya betul je. Kan? Semua ada nak markah tinggi. Kalau buat lawan-lawan ni markah rendah. Jadi biar aku buat alih setiap. Jadi lah ni best kali ni dia untung sikit. Dia sebut tentang online. Jadi tak nampak lah gaya. Lepas tu kalau duduk macam seorang-seorang itu, saya tengok bulan 3 tu ketak dengan lutut dengan apa semua macam-macam lah. So, tahu apa pasal apa minit kan? Tahu apa? 1988. Maka wujudlah KBSM, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1989. Dan bagi menyesuaikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan itu, KBSR yang telah wujud pada 1982 diberi penambahbaikan pada tahun 1990. Berapa saat itu? Kita bincang 93. Barulah berterusan sampailah tibanya KSSR 2011 dan KSSM pada 2000 berapa? KSSM bila? 2017. Baik. Itu secara awak ya. Kenapa saya nak cerita benda ni? Sebab dia melibatkan perubahan yang melibatkan diri kita. Ada tak dalam dewan ini dia dilahirkan pada tahun 1990-an? Siapa? Ada? Ustaz Rahman tahu apa? Ustaz Rahman Saad, masa dia paling muda ke ni? Ustaz Rahman hilang lah. Ya, siapa yang lahir 1990-an? Rahman 1990. Oh, budak lagi ya. Dia tak sempat era kita belajar tahun 70-an dan 80-an. Betul? Boleh kata sebagian besar dari dewan ini terlibat dalam PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Kemudian kebanyakan kita yang ada dalam dewan ini memulakan karier, kalau paling busuk pada dalam kita 1988, 89. Betul? Paling awal. Ataupun kebanyakannya bermula 90, 91, 92. Saya rasa lah kalau ikut daripada rakan-rakan yang saya kenal ni, hampir ni separuh ni kita kenal ni. Boleh kata semua dah kenal. So, kita telah melalui fasa-fasa tersebut. Dan kita merasai, ini yang dikatakan pengalaman. Pembelajaran kita adalah berhasil daripada pengalaman. Apa yang telah kita belajar pada 1970-an, apa yang kita belajar pada 1980-an, dan apa yang kita belajar pada 1990-an, kita implementasikan, kita bawa, kita garapkan dalam kehidupan kita pada tahun 2020. Sebab tu kita tahu pelajaran ni macam ni, pelajaran ni macam ni, mengapa jadi macam tu, macam ni. Dari sudut theoretical, dari sudut konseptual, memang tuan-tuan tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi kalau tanya, bagaimana organisasi pembelajaran pada tahun 1980-an? Siapa boleh cerita kat saya? Organisasi pembelajaran pada 1980-an. Ingat balik sekolah kita dulu. Macam mana? Kau tak faham juga organisasi pembelajaran tu? Okey, bila sebut pembelajaran dan pengajaran, benda yang paling penting kena ada apa? Nak mengaji, nak pergi sekolah, benda paling penting kena ada apa? Cikgu. Mesti ada sekolah, mesti ada cikgu, mesti ada murid, mesti ada tak ada benda ni, organisasi pembelajaran tidak akan dapat dilaksanakan. Okey? So, tuan-tuan ingat balik pada tahun 80-an dulu apa yang kita nak tengok? Cikgu ada, sekolah ada ke? Sama tak? Cikgu dulu dengan cikgu tahun 2020 macam mana? Cikgu dulu dengan cikgu 2020. 80-an dengan cikgu. Cikgu tahun 1980-an. Macam mana dulu? Beza tak dengan cikgu 2020? Beza. Tudung pun beza tak? Dulu cikgu dia pada tudung-tudung macam ni. Dia boleh ikat scarf, dia boleh ikat tu. Alin tak kira. Betul tak? Itu baru style yang kita nampak dari sudut fizikal. Okey, cikgu dulu dia pakai tie jenis halus. Kalau dia pakai, dia cikgu pakai tie lah. Hak tak pakai tie tak ada juga. Ada juga. Ataupun dia memakai bush jacket.
nampak dari segi luaran. Tapi dari sudut dia membawa pengajaran dia, berbeza dengan apa yang kita bawa hari ini. Sangat berbeza. Dulu kita duduk dalam kelas, kita dengar, cikgu ajak. Dan kita buat apa yang guru bagi. Mari 90-an, dia ada sikit anjakan. Kau bersedia ke tak bersedia ke? Perubahan dan ajakan tetap berlaku. Sampailah kita berada pada tahun 2011, 2012, 2017. Tetap berlaku anjakan. Dan sekarang ni kita berada satu era yang sangat luar biasa, yang kita tak pernah terfikir bahawa kita akan melalui satu fasa seperti mana yang kita telah lalui pada hari ini. Yang mungkin guru-guru kita, mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua sampaikan balik, tetapi dengan cara yang sangat jauh beza ni. Betul tak? Sebab itu, kalau guru itu masuk kelas, saya tahu pengetua-pengetua mereka menggunakan standard apa masa nak menyelia guru-guru? Standard apa? Standard apa? Standard 4. Dengan standard 3, standard 4. Tuan-tuan masuk ke kelas, tuan-tuan bawa borang PDPC tu, tuan-tuan akan tengok. Dan di situ tuan-tuan akan dapat melihat perbezaan pendekatan yang dibawa oleh guru-guru yang menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk berubah. Saya tak mau sebut sekolah mana-mana. Beratus sekolah dah kita pergi. Dan ada sekolah yang masih, guru-guru yang masih kekal dengan kaedah yang sama. Sebab dia tak mau menerima pendekatan tu. Dan dia masih lagi membawa, dia kata, aku mengaji tahun 80-an, macam ni lah aku akan ajak budak ni. Sebab, tetapi kebanyakannya, dan paling membanggakan lagi tuan-tuan, yang saya lihat, guru-guru agama ni lebih cepat berubah. Itu yang saya rasa hebat. Dia pun ambil kesempatan guru agama masa ni. Dulu kita nak hands on, kita nak praktikal, kita nak tatbik, betul tak? Susah pasal. Tetapi dengan wujudnya program-program baru dengan transformasi yang membentuk KSM ini membuka ruang kepada kita untuk membolehkan kita buat program-program amali. Sebab agama ni dia tak boleh secara teori ajak budak macam tu, tak boleh. Dia mesti praktikal, hands on. Nak sembahyang macam mana, nak buat, nak baca Quran macam mana, kena tunjuk. So inilah kelebihan yang ada pada guru-guru pendidikan Islam. Malah guru-guru pendidikan Islam lah yang semakin naik. Bukan kata di JPN saja tuan. Semua boboh tu semua dah pula guru agama. BHP misalnya berlambak guru agama. Ustaz, saya tu ramai lah. Okay? So sekarang ni kita sudah menunjukkan bahawa kita dapat menyesuaikan dengan paradigma dan juga anjakan yang ada pada hari ini. Baik. Kita tengok, saya nak minta tuan-tuan fikir lagi kita bincang ini. Ini kita saya. Okay. Apakah bentuk anjakan paradigma yang berlaku dalam perkembangan pendidikan di Malaysia? Bincangkan. Lagi, tuan-tuan fikir apa yang tuan-tuan boleh ni, saya nak dengar pandangan tuan-tuan. Yang tadi saya cerita secara overview saja. Apa yang berlaku di Malaysia sejak 1980-an sampai 2020. Dan tuan-tuan berpengalaman di sekolah, tuan-tuan lihat dengan mata kepala sendiri apa yang berlaku di sekolah. Perangai mak bapak. Beza dah. Beza tak perangai bapak dulu dengan sekarang? Ui, jauh beza kan? Perangai budak dulu dengan sekarang beza tak? Beza. Kelakuan masyarakat pada hari ini terhadap institusi pendidikan macam mana? Semuanya berbeza. Dulu mereka sangat menghormati, meletakkan institusi pendidikan di tahap yang tinggi. Sekarang ni macam mana? Ada tak perbezaan-perbezaan ini yang kita tengok? Kalau pengetua-pengetua dia akan nampak lebih jelas. Sebab dia berhadapan dengan isu-isu ni pada setiap hari. Dia tak cerita lah semua. Kat cikgu lah tak ada cerita hari ni bapak lumai. Tak. Tetapi dia mempunyai satu overview yang lebih jelas bagaimana pengoperasian sekolah itu berlaku. Maka dengan sebab itu dia dapat lihat apakah transformasi yang perlu dilaksanakan oleh pihak kementerian atau pihak jabatan KPPD dalam memastikan sekolah dapat beroperasi dengan sempurna. Okey, siapa cuba nak bagi pandangan tentang anjakan paradigma yang berlaku dalam perkembangan pendidikan Malaysia? Tak kira pandangan view dia guna teoretikal ke, nak guna konseptual ke, dia pandangan peribadi ke. Siapa nak cuba? Okey, please. Hawil. Tatakallam syai' kalimat ba'dal kalimat, insya-Allah. Boleh. Okey. Dia semua tunggu ni kan. Semua cakap dalam radio, semua cakap depan orang, ceramah perempuan ni dengan
Hari ni kita ubah sikit tajuk. Hari ni tak cerita lah bab kebabaan, tak cerita lah bab kekeluargaan, tak cerita lah bab fiqh kan. Kita cerita sikit berkaitan dengan tanggungjawab kita yang kita boleh gunakan dia untuk memperkembangkan ilmu-ilmu yang kita ada dalam dunia pendidikan kita. Okey, siapa yang boleh bagi pandangan? Kita tak betul, tak salah. Ada tak pandangan? Siapa cuba bagi pandangan? Ni pakar rujuk ni, juri-juri saya nak tanya dia tu, saya takut. Tengok dia pegang betul lah. Dia buat macam tu yang Ustaz Nazri, saya siap lah kita. Okey, ada apa? Ada kan? Saya masuk tadi, saya ketahu tengok di nama Nafisah binti Saleh, Farihah binti Husin, Mahir bin Muhammad, Nazri bin Ishaq, Ishaq bin Zulkifli. Allahu Akbar. Guru besar ni mampu lah. Tengoklah tuan-tuan Maha Guru Nawal binti Nawawi. Allahu Akbar. Kita jadi macam ketak. Susah hati nak macam mana nak berfikir. Tak masuk dalam Al-Azhar tadi. Duk fikir apa benda yang aku nak cakap lagi. Tak senang kan? Cakap dengan tuan-tuan yang grade 54, ni bakal-bakal dosa ada 3-4 orang dah ni. Okey, siapa boleh bagi pandangan? Ada dengan duduk limpang ke, duduk Sarawak dulu ke apa kali. Apa nama mai ke SABK tukar tadi sekolah mana? Nurul Islam. Abang Man. Okey, ni apa ni? Siapa lagi? Kita cari tak nak, kita nak rekod, kita nak cuba hari ni, tarik nama ni. Baik, pandangan saya tentang ajakan paradigma yang berlaku. Yang pertama, sistem pendidikan itu sendiri berubah. Dari sudut guru, pengurusan guru. Yang ketiga, dari sudut murid. Kalau dulu sistem dulu dia berpusatkan guru, sekarang berpusatkan murid. Kemudian dari sudut pentaksiran juga berbeza. Kalau dulu dia berorientasikan peperiksaan, tapi sekarang dia berorientasikan pentaksiran. Pentaksiran pun dia dah jadi 4 bidang, 4 perkara yang besar. Itu antara maksud. Nampak tak? Itu orang lantik jadi orang besar bukan dia sebenarnya lah. Mereka ni kalau diam ni ilmu tinggi. Cara jawab tu menunjukkan sudah ada penguasaan. So kalau nak ini pimpinan pendidikan, inilah penguasaan yang kita kena tahu. Bila orang tanya, dia boleh cerita secara overview. Kita bukan dia yang tepat, tapi dia ada pandangan dia. So siapa lagi yang boleh bagi pandangan tentang ajakan paradigma ni? Siapa tengok kau pokok perempuan ke seorang Ustazah? Lama tak dengar. Coba Ustazah Hamidah kot dia bagi pandangan sikit. Lama ni. Orang lama ni. Okay, satu pandangan. Belajar menghasilkan lebih banyak idea dan guru bersedia berubah dan menerima idea-idea. Itulah pandangan. Itu ajakan yang kita terpaksa bersedia. Ada lagi yang lain pada tu? Ada lagi? Kita bagi kat muka sebelah. Nak pilih apa tidak pilih orang? Pilih kat akhir. Saya tak pilih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajakan paradigma yang berlaku dalam perkembangan pendidikan di Malaysia ini banyak sebenarnya. Antaranya guru-guru perlu menguasai sedekat seperti itu. Kemudian antara dalam PDPC yang sepatutnya yang perlu dimain peranan, yang perlu guru memainkan peranan ialah dari segi komunikasi. Komunikasi sangat-sangat membantu untuk membuat ajakan paradigma dalam pendidikan di Malaysia. Terima kasih. Bawa kita ramai tak kena ni. Tak kita pergi yang belakang ni, kita mula depan dulu. Tadi kita pergi tengah pula. Kita nak dapat pandangan. Saya pun dah dapat input supaya benda ni kita dapat blendkan sama-sama. Kita tak mau cerita lah. Benda apa nak buat di sekolah ni. Yang penting tuan-tuan duduk di sekolah. Tuan-tuan nak buat apa lah ni? Kadang main mengaji pendidikan adalah gini. Dan semasa ada lagi. Tak payah. Sekarang ni kita nak fikir, bila dapat benda ni, kita nak buat apa di sekolah? Itu yang pengetua-pengetua fikir, pecah kepala malam-malam tak lena tu. Nak cuci rumah pun makan masa. Betul tak? Itu buat cuci rumah. Tak kira lagi cuci sekolah, tak kira lagi buat ke kawasan persekitaran, tak kira lagi elektrik ada tak ada, ayam ada tak ada, tak kira lagi cikgu cukup tak cukup, tak kira lagi cikgu baik tak baik, tak kira lagi budak tong sekolah. Allahu Akbar. Sebab tu saya cakap syafalah bagi mereka ini pengetua, dia boleh fikir ni. Dan boleh lena pula. Besok kali pergi dandan juga. Allah selama macam mana?
Saya dapat ikuti benda ni sebab bila ikut FB tuan-tuan ni, FB tuan-tuan ni memang mendatangkan orang panggil apa? Kesan dalam jiwa saya tentang hebatnya tuan-tuan. Tuan-tuan mengetua dan guru sangat hebat. Tambah-tambah sekolah yang ada asrama. Kalau budak jadi apa, kalau asrama jadi apa, kalau infrastruktur, fasiliti semua. Sekolah besar pula macam Agamayan tu mengilau mesti. Kan? Sekolah baru dia sekolah ni dah sendiri ke Bandar Lalu semua nak kena pindah. Kan? Tak tahu. Orang yang tak duduk tempat tu tak tahulah kan. Dia tak rasa lah. Tapi yang orang yang berada di tempat itu dia akan merasai bebanan yang sangat berat. Tapi dah tuan-tuan dah jadi pengetua, jalan lah. InsyaAllah mudah-mudahan nanti akan jadi orang yang lebih hebat. So itu adalah maksud yang kita cuba garapkan, kita cuba plankan. Jadi tuan-tuan kena fikir benda apa yang kita nak buat. Kita tak tahu setakat ni. Akhirnya kita balik dan kita teruskan kerja kita seperti biasa tanpa ada satu perubahan dan anjakan dalam cara kita bekerja, dalam cara kita mengajar, dalam cara kita mengurus, dalam kita mengorganisasi, dalam cara kita berkomunikasi. Tak boleh lah. Ini zaman yang sangat-sangat mencabar. Dalam zaman yang sangat mencabar. Ini antara yang kita kena terima hakikat. Dari sudut guru, latihan yang diterima oleh guru pada hari ini adalah berbeza dengan cara kita terima. Dan guru hari ini mereka kena bersedia dengan berbagai kemahiran dan skill yang bukan saja akan dapat membantu meningkatkan kerjaya profesionalisme mereka, tapi dapat membangunkan masyarakat dan negara. So semua peserta yang ada dalam dewan ini sekarang ini tidak ada seorang pun, saya ingat tak, saya berani yakin 100% mesti ada smartphone, betul paling kurang. Dan mesti ada laptop. Betul? Siapa yang tak ada laptop ni? Siapa yang tak ada laptop dalam ini? Paling kurang ada device lah. Any device that you have. Any device. iPad, Samsung tablet, semua boleh. Ada kan? 20 tahun dulu ada tak? Dulu masa nak pergi kursus, ni yang lama-lama ni, 2001, 2002, kita kena sewa untuk memastikan perjalanan kursus tu jalan dengan baik. Tama-tama masa nak buat HSP, masa tahun 2000, kita masih ingat bagi mereka yang terlibat sebagai jurulatih nak buat huraian sukatan pelajaran masa tu, kita tulis dengan tangan. Tulis dengan tangan, kemudian tak ada seorang bawa laptop. Dia tu paling kaya lah, ada laptop tu. Dan laptop dia pun tak bagi orang lain pegang. Kan? Sebab harga 3-4 ribu. Kita sewa PC. Kita sewa PC untuk memulihkan kita masukkan data-data yang telah ditulis. Hak kena baca tu orang hak tulis lah. Dia tulis kalau ikut Jawi, kita tak boleh baca tulisan, dia baca. Salah. Lepas tu bila cetak dan diedarkanlah ke seluruh sekolah. Budaya. Dalam ni semua ada laptop seorang satu dan percetakan tu semakin berkurangan sebab kita boleh terus download daripada sistem. So, ini adalah perubahan yang kita alami. Anjakan. Macam mana tuan-tuan boleh ubah? Daripada taktik guna komputer, sekarang ni pop boleh guna komputer. Dulu macam nak mampu tekan hang sikit tak aktif, buat pergi lah kedai. Hang sikit lah, tak aktif lah, baik lah. Lah ni cetek tahu dah hang, tekan lama, tutup, restart balik. Betul tak? Kita dah mula belajar satu persatu. Ini anjakan yang kita sedang alami sekarang. Mari 2007, 2008, smartphone semua mula merata-rata dah mula. Mula dengan mesin-mesin yang berbagai. Kita dah mula belajar dengan menggunakan smartphone. Sekarang ni dah mula meningkat penggunaan sehingga pelbagai-bagai jenis device yang muncul. Dan 20 tahun lagi kemungkinan kita ada atau tak ada. Kemungkinan kita hidup ataupun tidak. Kita akan melihat kemungkinan yang kita guna hari ini benda tu dah tak ada. Boleh percaya? Jangan anggap handphone lah ni akan ada sampai 2050, saya tak tahu lah. Tapi kalau ikut peredaran yang kita lalui lah ni, 2043 tu apa berlaku, saya tak tahu. Cuba tuan-tuan buka kalender kan, betul tulis kan. Pasal pun dia terhenti setakat 2038. Kan kalau kita buka dalam sistem komputer kita kan. Dia terhenti, tak boleh pergi dah. 31 Disember 2038, nak pergi 2039 tak boleh. Tuan-tuan cari jawapan ni nanti balik dalam Google. Tanya Mr. Google. Ni tanya situ je, tanya apa saya. Tapi kita boleh tulis lah, kita boleh cari jawapan dia. Mengapa kat kami jadi demikian.
So kita kena hidup sampai 2040. Tak main akan hidup pada tahun 2040. Umur dia 72 tahun. Boleh agak. Ya? Lebih kurang 72 tahun tak main masa tu. Masa tu sihat lagi. Dia masih lagi bayi basikal. Dan dia turun khotis macam ke bawah. Masjid aman pun dengan elok lagi. Ketika itu kemungkinan dia turun tu tak guna tangga lah masa tu. Dia tu siup. Habis tiup duduk masuk. Tiup siup masuk. Sebab benda-benda ni saya tengok tadi di luar negeri. Mereka dah sedia. Tapi beberapa negara bawa menteri 2-3 orang. Memang alat-alat tu cuma tak digunakan. Mereka masih lagi try and error. Benda-benda yang kita akan nampak pada masa-masa akan datang. Teknologi ini bergantung dengan berjalan dengan begitu cepat. Sebab itu kita lah ni berada di zaman yang kita sebut sebagai apa? Zaman apa yang kita sebut ni? RI 4.0. Dan paling penting istilah yang kami gunakan lah ni disebut sebagai VUCA. Betul tak? Kan? VUCA. Bisa ingat? V-U-C. Cuma tuan-tuan Google apa maksud VUCA. Nak sikit pelajaran ni, tuan kena tengok apa maksud VUCA. Kita kena tahu, kita hidup dalam ni. Apa maksud VUCA? Dia dah orang putih lah, nah? Bukan Melayu. Jangan cakap Melayu, dia dalam bahasa Inggeris. Itu zaman VUCA. Saya nak cerita kat sini, yang paling kita rasa paling penting kat sini, perkataan you dengan A tu, uncertainty tu, dengan ambiguity tu. Sebab benda kita tak tahu apa benda nak lah. Kita tak boleh nak ramai. Tahun lepas nak keluar apa pula? WhatsApp baru keluar saja. Kalau keluar yang lain pula, keluar yang lain. Tuan-tuan ada guna sistem WhatsApp. Okey, di setengah negara mereka tak main WhatsApp. Kita ya banyak main WhatsApp. Betul tak? Kalau di China boleh guna WhatsApp. Di sana dia guna apa? Dia akan guna WeChat. Okey, setengah negara Arab dia tutup voice call, video call, sebab WhatsApp ni mudah untuk kita berkomunikasi secara percuma. Dia tutup kerana dia takut musuh-musuh kau. Dia tak gunakan, dia tak boleh guna Skype, dia tak boleh guna WhatsApp, dia tak boleh guna Telegram. Dia tutup lah, dia sekat. Jadi kita gunalah benda lain, Weber ke, Webex ke dan sebagainya. So segala tu tuan-tuan tak explore habis lagi. Banyak sangat. Bila Zoom keluar itu tuan-tuan guna dah orang dah curi maklumat, berpisah. Guna pula Google Meet, guna pula Google Classroom dan sebagainya. So uncertainty, kita tak tahu benar nak berapa pula. Cepatnya manusia ni nak. Kemudian ambiguity ni kita sama A tu di belakang ambiguity. Benda yang kita tak tahu. Apa ni dalam 10 tahun macam mana kita tak nampak lah benda nak berlaku. Tu balik bincang. Benda ni yang kita sebagai orang agama, macam mana kita nak menghadapi masalah ni dalam mendidik dan membimbing anak-anak murid kita supaya dia kekal taat. Sebab agama tak akan berubah. Hukum hakam dia macam tu. Dia nak sesuaikan, dia nak pastikan. Kita akan sesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya kata tu, anjakkan kita. Kemudian kita ada bahan, kita ada kaedah PDP, kita dah cerita tadi, dan nilai kita, kepercayaan kita tentang dulu kita kurang melihat bahawa akhlak, rohani, etika itu sebagai benda yang sangat penting. Sekarang ilmu yang sangat penting dalam dunia pentafsiran. Sebab itu pentafsiran kita ada sampai pentafsiran sahsiah, pentafsiran core curriculum dan sebagainya. Okey, tuan-tuan duduk di mana? Kalau tuan-tuan ada peranan ni, tuan-tuan duduk di mana lagi? Okey, tuan-tuan duduk kat mana? Ini sistem kita ni tuan-tuan. Okey, kita berpusat. Duduk di Sabah ke, duduk di Perlis ke, kurikulum apa ke semua dia berpusat. Maknanya orang duduk di Sadakan, Sekolah Menengah Kebangsaan Sadakan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan sekolah SMK Kuala Batas ke, sama ya. Sejarah tajuk tu juga dia belajar. Tajuk tu juga dia belajar, dia tak akan ubah. So benda tu. So jadi sekarang ni peranan kita yang berada di sekolah, kita sebagai pelaksana ini perlu bersedia untuk memastikan segala benda yang disampaikan, deliver sistem kita dapat ini tuan-tuan, kita dapat implementkan di sekolah. Sebab itu berlaku yang krisis di sekolah. Sebab bila puak dasar buat turun, setengah isu pendidikan. Tuan-tuan kata, tuan-tuan yang nampak benda ni, tuan-tuan di sekolah. Ada yang benda yang tuan-tuan rasa, benda ni tak sesuai nak buat. Atau benda macam ni agak kurang
boleh dipraktikkan di sekolah. Macam-macam. Baik, tuan-tuan di sekolah kan? Kerana undang-undang damai. Benda-benda ni. Okey, kita beri contoh lah sekarang ni. Bila PKPP ataupun SOP yang berlaku. Amat banyak sekolah buat SOP kan. Pakat bubuh apa, lain merah lah, lain biru lah, sebagainya, tanda pantah dan sebagainya. Adakah semua sekolah berupaya mengikut SOP itu 100% seperti yang telah ditetapkan? Ataupun dia menggunakan budi bicara tertentu untuk mengurangkan sikit masalah-masalah yang ada di sekolah? Adakah perlu? Adakah boleh? Itulah yang menyebabkan kita sebagai pimpinan sekolah yang berada di sekolah masing-masing, dia lebih nampak sebab dia berbentuk hands-on. Sebab tu dia kata, tuan-tuan, orang turun-turun, sebab tu dia nak feedback, dia nak maklum balas. Sebab itu kita 5 tahun kita ada, dipanggil apa? Semakkan balik kurikulum. Tapi biasanya, bila sampai untuk kita bagi luahan, kita bagi pendapat, kita tak bagi. Akhirnya orang ada buat tu untuk tambah benda-benda yang kadang-kadang kita rasa tak ubah sesuai. Kita ada hak untuk memberi pendapat. Jadi tuan-tuan di bahagian pelaksana, maka kita kena fikir macam mana kita nak sesuaikan dengan keadaan sekarang. Ini yang kita perlu tahu kalau kita nak buat anjakan. Ini tak payah cerita apa lagi, tuan-tuan tahu benda-benda ni adalah asas sebelum kita mengorak dan menganjak minda kita. Yang kita bincang tadi. Ini kita bincang tadi. Ustaz Kani, Ustaz Hamidah, apa semua tadi Ustaz Nazri sebut. Inilah dia keadaan apabila berlakunya transformasi dalam sesuatu kurikulum dan pendidikan. Semua guru dan terutama JPI pun dia kena mengubah diri. Sebab itu pembelajaran ada di mana-mana. Pelajaran tidak terhad hanya dalam bilik darjah. Dulu hasil belajar mesti dalam bilik darjah. Di surau pun tak boleh pergi. Sebab itu di surau, kalau tuan-tuan ada surau di sekolah, gunakan surau itu sebagai medan atau platform untuk memastikan pengajaran tuan-tuan dapat dilaksanakan dengan jaya. Dan itu perbezaan yang tuan-tuan kena faham. Ini saya bagi contoh ya, banyak tadi sumber apa semua tu. Ini nak bagi contoh. Yang tuan-tuan dulu buat sekarang ni, inilah tuan-tuan buat. Jadual kita macam mana belajar berkumpulan, program, ada kelas-kelas aliran khas, ada kelas-kelas yang dia ambil pelajaran prinsip account, dia tak ambil yang kelas sebelah dia ambil ekonomi. Dia dulu dia tetap dah. Kalau kelas sains ambil benda ni lah. Kelas sastra ambil benda ni lah. Kan dulu kan. Dia tak ada pilihan. Sekarang ni kita memberi ruang yang cukup luas kepada para pelajar untuk membuat pilihan. Ini soal juga tentang pengetahuan dan pembelajaran. Saya nak laju ya kan. Bukan ini sekadar nak bagi sebab kita nak berbincang sekejap lagi lebih banyak. Jadi kita perlu ingat bahawa dalam keadaan sekarang pengetahuan dan pembelajaran sudah berubah dan kita juga kena upgrade kita punya ilmu. Tuan-tuan kena upgrade. Macam mana nak upgrade? Meningkatkan, kena rajin membuat apa? Pembacaan. Baca. Sekarang ni senang. Buka saja Google. Terus dapat macam Mr. Google. Kan? Tuan-tuan tekan je soalan. Saya rasa tuan-tuan dia guna lain server lain tak selain Google? Ada tak? Yahoo aja buka Yahoo. Tak ada lah ni. Kan kurang. Kebanyakan kita menggunakan Google. So sebab itu Google dia banyak aplikasi-aplikasi yang kita boleh manfaat. Lah ni Google dia telah membuat ataupun menjual telefon dia sendiri. Pernah beli tak? Kita tengok telefon Google. Tuan-tuan boleh tengok telefon Google. Tuan-tuan duk guna iPhone, tuan-tuan duk guna Huawei, tuan-tuan duk guna Oppo. Tuan-tuan boleh tengok telefon Google. Tuan-tuan boleh tengok telefon Google. Oh. Sebab tak pernah tengok lah sebab tak dijual di Malaysia. Hanya ada jual di mana? Di Shopee. Tuan-tuan buka Shopee, tuan beli, tuan-tuan tengok tekan Google 4SL. Nama dia Google for Excel. Harga dia lebih kurang 3,000 hingga 4,000. Kalau pakai Google tu dia update sentiasa aplikasi. Dia cepat. Dia memang daripada Google sendiri. Sekarang ini budak-budak muda mereka sudah beralih daripada iPhone ke Google. Telefon Google. Pertama, sangat cepat dia update. Yang kedua, bateri tahan lama. Tuan-tuan kembali tanya anak. Telefon lebih cekap. Saya tahu lah tengok anak saya dihimpun apa ni. Rupanya nak pergi Google pun tu. Kan? Dia tak lagi pun mahal-mahal. Dia cari duit sendiri lah. Betul tak? Bila saya explore
Memang Google ni ada kalau nak beli by hand betul-betul, kita kena pergi Singapura. Sebab di Singapura dia kedai Google. Boleh beli. Tapi di Singapura lah 1,200 Singapura dolar macam tu. Dia berapa 3,000 lebih juga. So dia ada. Dan sangat habis. Yang kita pakai ni kita tak habis, tu pun tak habis lagi explore. Tuan-tuan buka Play Store tu, berlambak aplikasi yang kita belum pernah gunakan. Itu permainan-permainan yang kita main tadi tu. Game-game berlambak-lambak, tuan-tuan install, tuan-tuan buat permainan dengan budak-budak. Rasa-rasa mereka ajak kita ni. Jadi itu fun learning yang sedang diterapkan, diimplementasikan di seluruh dunia sekarang ini, tuan-tuan. Fun learning ni dia menjadi satu budaya. Sebab itu budak-budak dia suka pergi sekolah. Cuma di Malaysia ini kita tak boleh, budak-budak dia tak boleh buat device lagi. Betul kan? Boleh buat device tak? Tak boleh. Di luar negara, murid mesti ada satu device sekurang-kurangnya yang bukan smartphone. Paling kurang dia ada tablet ataupun iPad. Saya masa dekat Dubai dulu, budak-budak Malaysia yang sampai daripada nak belajar di universiti, mereka minta online lah kan. Lepas tu belajar, saya bawa lah pergi berdaftar kat universiti. Pergi, bila daftar tulis nombor tu, okay, you can take your MacBook di sana and your iPad kat sana. iPad dapat, MacBook pun dapat. Free. Ui, tu dapat semua, syok. Dan diberi terus sampai habis bila-bila. Tak ada. Dia terima dan di sign mana tu milik dia. Tak ada lah macam kita bila serah balik ke tak ada. Dia terus lagi. Sebab dia nak pastikan bahawa semua murid dapat belajar dengan menggunakan alat-alat teknologi moden. Kita buat macam ni. Kan budak dah berapa juta? Bawa 5 juta habis. Kan? Tapi memang mereka belajar semua dengan melalui alat-alat TMK yang terkini. Bukan bagi telefon, tablet tu, bagi iPhone dengan iPad tuan-tuan. iPad yang 9 inci tu, apa tau? 12 inci. Untuk belajar. Budak-budak yang habis SPM, SMK. Banyakkan budak SMK lah yang pergi sana. Budak SMK tu orang, Kedah tak ada. Kedah ni dia tak berani nak. Yang minta pergi Johor, pergi Melaka, pergi Kuala Lumpur, Belah Utara satu tak pernah pergi. Minta di kota ke, di UAE ke, mereka minta online. Dan mereka dapat. Tak payah bayar apa, free. Kan? Masuk, duduk, makan free. Duduk di asrama, makan free. Pergi kuliah, pergi kafe, tak payah bayar, makan free. Nak pergi, semua free. Kamu ngaji je. Dia duduk di negara-negara kaya lah. Tapi budak-budak tu tak explore benda tu. Saya masuk Nabi tu tak ada siapa sahut. Yang sahut tu budak-budak SMK Persegamat, SMK Muat, kan MRSM pun ada. Saya banyak orang, MRSM paling banyak orang. Mereka ni memata ada duduk dalam sekolah. Budak-budak sekolah kita ni mungkin kurang untuk mencari, mengeksplor, pun takut nak pergi negara-negara yang macam ni. Dia risau. Jadi kita bagi peluang-peluang macam ni. Saya pun tak tahu, sehingga mereka mengatakan bahawa mereka memohon secara online. Budak. So kita nak pergi ke arah tu macam mana tuan-tuan? Sekarang ni budak-budak tak dapat kan. So kita kena sedia prasarana. Dan kita masalah sekarang ni prasarana lah kan, tentang PMK. Dan bila berlaku PKP sekarang, sebuah pelajaran dilaku secara online. Dia tak ada masalah. Ada yang jalan dengan elok, ada data boleh, ada data tak boleh. Jadi kita ada masalah tentang hal ini. So inilah bidang-bidang yang kita akan hadapi dan kita telah melalui pengalaman di sini. Okey? Sebab itu, bila kurikulum sekolah rendah dilaksanakan, kurikulum sekolah standard sekolah menengah mula dilaksanakan, benda yang kita nak kena fikir inilah kandungan dia, pedagogi dan elemen yang terbaru yang diberi pada perbaikan berbanding dengan KBSR dan KBSM. Apa dia? Pentas. Dulu kita tak dengar kan, sebagai satu elemen penting kan. Betul tak? Betul tak? Kita tak dengar. Siapa nak bercerita siapa masuk pentas sirat? Tahu boleh cerita? Kita tahu ini kita dengar pandangan. Tak baik cerita kot. Dia gelak lah. Ada siapa? Mandi? Tuan ketua kita JU kita. Mandi macam mana Mandi? Pentas sirat macam mana yang kita boleh jelaskan? Kalau ni pakai pengalaman sekarang bukan nak takrifan, pentasiran ialah apa semua yang kita sendiri nampak sekarang
Sebab orang masih lagi duk buat grade ke, letakkan grade ke apa sebagainya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bercakap tentang pentaksiran ni, sebenarnya lama dah pentaksiran yang berlaku pada zaman kita dulu Ramadan. Kan dia ada PGS kan. Jadi kalau kita letak dia standard berapa kan. Dan yang ada sekarang ni pentaksiran bi'tadiyah pun berlaku lebih kurang macam tu juga. Pentaksiran ni. Dan pentaksiran ni kita mengikut kepada kebolehan budak. Sebab kita tidak hanya menilai dia dari segi kita kata nak letak grade A, B atau C. Jadi kita letak pentaksiran ini berdasarkan kepada kebolehan dia secara terus. Okey, yang tu saja. Terima kasih. So, dia mudah je tuan. Pentaksiran ni dia bukan kita nak letak dia A, B, C tau. Kan? Sebab tu bila kita ada rubrik ataupun tanda, so kita nak baca budak ni boleh ke tak boleh. So cikgu ni dia mesti kena kenal betul budak dia. Kalau tuan-tuan masuk pemantauan PDPC guna orang saja 4, kalau cikgu tu mesti tak kenal budak dia. 2 hari tak apa lagi lah tuan hari 6 bulan BP. Awak nama apa tau? Awak nama apa? Macam mana nak mentaksir? Jadi masalah. Jadi masalah dia sekarang kalau dia tak kenal budak dia tak boleh taksir. Sebab dia bukan mentaksir hanya masa budak tu bagi jawapan, dia mesti mentaksir secara keseluruhan, berterusan, continuously. Dia tak boleh berhenti. Sebab itu kita letakkan bahawa budak ini sebenarnya telah mencapai sekian dalam laporan-laporan itu. Saya ada beberapa kawan, dia tunjuk laporan-laporan di Wapak yang tak berapa nak, dia tak berapa nak sampai tahap memahami. Sebab mereka masih lagi berpegang pada standard tulis markah. Tidak? Ada 60, dia faham tu 60-70. So apa tanggungjawab kita nak bagi penjelasan kepada Wapak yang macam ni, nak tahu kata anak dia boleh ke tak boleh. Oh kami tak boleh. Tapi hari ni saya ingat kau mereka dah settle. Tapi minggu lepas ada seorang macam ni nak faham dia anak saya boleh datang apa ni. Dia tak faham apa ayat yang cikgu tulis. Sebenarnya itu lebih mudah. Maksudnya pelajar telah menguasai sekian-sekian kan skop dan berpotensi untuk meningkat lagi kemajuan jika cikgu tulis tu. Cikgu tulis hebat cikgu tu kita. Rajin pula mengarang kan dan dia tulis satu. So macam mana kita nak menjelaskan pada Wapak adalah hal agak tuan. Supaya dia faham bahawa sekarang ni bukan berdasarkan A, B, 60, 70 ni. Kita dah berubah zaman sekarang. Dan tuan-tuan main yang MPPL pun bukan ada markah macam tu dah dia. Kita mentaksir. Tuan-tuan layak ke tidak? Itu saja. Kan? Kita ada tak tuan-tuan hadapi mak bapak masih lagi tanya bapak dulu. Mesti kan? Kalau SMK Kedah pun ada lagi, nak cari kat tepi lagi senang. Lagi masalah. Memang tak ada masalah. Sebab kita masih pegang kepada markah. Sebab bukan kepada potensi murid itu semua. So itu yang kita nampak antara benda yang kita hadapi pada hari ini. Okey, apa-apa saja sukatan pelajaran ataupun kurikulum semuanya akan mengikut step-step yang macam ni. Dan sekarang inilah yang kita sedang membincangkan bahawa perubahan anjakan kita berlaku pada hari ini adalah naratif amalan baru pendidikan. Kalau tuan-tuan rajin buka Facebook kan, tuan-tuan nak tengok idea-idea baru ni, apa berbincangan tentang amalan pendidikan dan sebagainya, tuan-tuan add dengan Dr. Amin sini. Dr. Amin sini biasa update maksud-maksud. Walaupun dia sudah besar, tapi dia sangat alert, sangat peka dengan situasi semasa. Dia selalu berfungsi. Baca dia punya, dia tak ada apa lah, cuma dia bagi pandangan. Itu kita amalkan di sekolah. Bekas mantan ketua pengarah pendidikan Malaysia. Yang masa besar ini banyak dihabiskan untuk menulis. Dan dia paparkan di Facebook. Bahasa PKP dulu. Kita baca tak dia punya artikel? Setiap hari tentang ilmu, tentang orang tentang struktur organisasi pengajaran yang perlu mumpuk. Saya baca seronok, tak mengamis. Dia punya pembacaan pun sangat interesting. Kita isu nak tulis apa pula. Sebab kepandaian menulis itu sangat penting. Sebab tu dia deliver. Dia pandai deliver. Akhirnya kita baca, kita seronok. Kadang-kadang kita baca sikit je. Ada setengah orang tak cuba duduk baca Facebook, cerita-cerita resah. Tapi kita buka, kita cuba baca yang dia punya pendapat, pandangan dan sebagainya. So, ini adalah ruang untuk kita semua
bermunaqasyah sekarang ni. Sejauh mana kita nak bawa anjakan? Balik sekolah tak boleh fikir duk kita ikut. Mesti kena berubah. Pastikan guru kita ubah strategi, cara dia mengajar, kaedah dia mengajar, pendekatan dia mesti nampak perubahan. Bukan hanya masuk dengan menggunakan buku teks. Ni tak ada buku teks, tak erti nak mengajar. Nak mengajar guna buku teks ke nak mengajar mengikut kurikulum yang sedia ada? Tuan-tuan, guna buku teks ke guna kurikulum sedia ada? Ya, standard kandungan kita ada, standard kandungan kita ada. Kan? Kena guna yang tu. Dan dia sudah diorganisasikan dengan baik bagi membolehkan kita ikut satu persatu sehingga kita dapat objektif pembelajaran. Tapi tak boleh. Buku teks tak ada. Ya. Standard prestasi. Ya, betul. Kita akan tengok ukuran dia macam mana. Tapi tak boleh juga. Saya banyaklah kecewa juga lah masa mula-mula kenal. Dia tak boleh, dia tak pegang juga. Mesti. Tajuk yang dia buat tu, dia guna tajuk dalam buku teks. Buku teks adalah lain. Buku teks adalah bahan pelajaran. Yang kita nak sekarang, kita kena ikut yang ada pada standard kandungan kita tu. Baru budak kita boleh capai. Dan kita tak kejar-kejar untuk menghabiskan buku teks atau sukatan. Kita tahu budak kita merah dia kat mana. Tapi kalau tidak menguasai standard kandungan, itu yang pegawai di PPD JPN pening tu. Duduk kerja tanya soalan kisah buat dia nak. Soalan kisah buat dia nak. Akhirnya, guru kita masih konsisten mengajar murid menjawab soalan peperiksaan. Bukan menggali, mendidik budak dan potensi budak. So kita bagi soalan, latih tulis. Akhirnya budak memang boleh jawab latih tulis. Tapi dia tahu lah sebab tu teknik. Ilmu tak ada. Kemahiran tak ada. Sebab itu bila nak bersaing di peringkat antarabangsa, peringkat lebih atas, budak kita lebih. No? Saya pernah malas sebab kita duduk luar ni kalau tuan-tuan duduk luar negeri macam ni presenter macam saya ni tak sempat nak cakap. Tak sempat. Begini. Bagi orang mereka tanya lagi orang mana. Soalan simple tapi dia buat perkongsian. Mereka tak payah disuruh. Mereka akan present by themselves. Ya. Saya rasa budaya Malaysia ni sebab kita dilatih dulu macam kita diajar supaya tidak boleh. Kita rakyat Malaysia yang taat dan patuh. Sebab tu PTPP pun berjaya di Malaysia. Kerana memang kita patuh. Jadi kita sebab tu kalau di segi pembelajaran di dalam bilik darjah kurang hidup. Bukan kata kita cakap di hasil pengalaman mantap. Hasil pengalaman lah kan. Kita nak tengok satu sisi pembelajaran yang begitu meriah. Dalam bilik darjah tu hanya boleh jumpa mungkin seorang dua orang guru. Di sekolah tertentu. Di sekolah apa. Jadi disebabkan macam itulah. Maknanya budaya tu dia tak sama. Jadi sebab kita berpegang dengan Imam Al-Ghazali punya adab dan sebagainya. Jadi kita nak kena tunggu bagi kebenaran baru kita boleh bertanya. Jadi mungkin itu disebabkan itu. Saya setuju lah benda tu memang ada dia signifikan dia bahawa budaya kita di Malaysia ni itu keadaan. Memang orang Malaysia sangat pemalu. Tapi kalau luar jalan raya, keluar sekolah ni tak malu apa dah. Kan? Cakap macam ni, tengok duduk kita. Dalam kelas pemalu betul, dia tak mau. Bila tak cakap soalan, dia tak mau masuk. Saya rasa ada sesuatu benda yang berlaku di mana bila dia keluar saja, dia boleh menunjukkan dia boleh bawa motor dengan baik. Kan? Dia boleh baik motor, dia boleh mencerit, dia cakap, "Oi, hang malah." Boleh dengar dalam sekolah. Tapi dalam kelas, tidak semua tak berhenti. Tidak kacau lagi tak berhenti ya. Itu perubahan-perubahan yang saya rasa ada benda yang kita tak boleh nak didik dia. Dan keduanya, peluang untuk budak-budak tu kita push dia, kita encourage dia, kita tasdik dia kurang. Kita tak tahu teknik. Sebab itu dalam PDPC tak mana benda tu berlaku. Dan nampak tu dalam item apa?
Guru sebagai pendorong. Ya? Guru sebagai pendorong. Satu negatif. Tak, guru nak main peranan sama mana? Pembelajaran. Guru sebagai pendorong. Sebab tu ada dua. Kan? Ada dua benda. Guru sebagai pendorong. Satu pendorong minda. Satu lagi pendorong emosi. Boleh pergi dua-dua. Sebab tu saya tengok, bukan nak ni lah, guru-guru cemerlang kan, jangan guru cemerlang. Kita ada ustaz, macam Ustaz Asrul, Cikgu Naimi apa semua. Kalau kita masuk kita guru yang cemerlang lah tuan-tuan. Tuan-tuan lah, kita duduk belakang, ketak-ketak nak belajar. Sungguh. Ni pengalaman lah, saya pergi observe guru cemerlang ni terlalu banyak tuan-tuan lah. Kan? Saya pergi beri pulau tu, Ustazah tu buat program. Saya kata saya nak pergi sikit lah. Sambil kita, tak apa-apa, tak boleh tadi. Pusing, tolong. Dia buat kitab semula dan surau dia, buat mainan dia macam. Esok saya pergi lagi sekali. Kita nak pastikan bahawa dia memang layak untuk diberi title GC. Okay. Ada sekolah dengan saya ni susah sikit dapat title sebab saya nak guna hands on. Dia tak nak mengajar biasa-biasa betul. So bila kita dapat ilmu kita tahu, kita nak terap semula. Ada guru bahasa Arab yang buat secara hands on. Jadi kita pergi sekolah apa Syamil lah Syamil. Syamil kan? Kita tak. Syamil tak? Kalau kita tengok macam Syamil tu mengajar, dia betul-betul dia jiwa budak-budak. Dia ajak yang satu, yang dua, yang tiga. So budak-budak India ke budak-budak apa semua tinggalkan aktiviti kelas dia ya. Sebab dia pandai menghidupkan suasana. Kita duduk dalam tu pun kita nak mengaji bahasa Arab kan. So benda ni dia satu gifted tau, satu apa kita tahu, anugerah lah. Kadang-kadang kita cuba jadi cemerlang, tapi mungkin kita kekurangan di sudut anugerah. Bagaimana nak menghemoikan diri kita, nak menampilkan diri kita. Tapi dia boleh dididik dan dilatih. Banyak guru cemerlang yang dididik dan dilatih. Nak dapat skill-skill yang macam tu. Kita tengok guru muda macam Ustaz Aziz, Ustaz Rahman tu, dia ada peluang untuk pergi ke depan lebih jauh. Sebab itu skill deliver sangat baik. Dan bagaimana skill itu nak digunakan dan digarapkan, diimplement, di-blend. Dan akhirnya mereka dapat melaksanakan PDP di sekolah. Tapi macam Ustaz Ishak cakap tadi, memang sangat-sangat. Ke sekolah kita pergi tuan-tuan, langsung tak ada dagang buku. Tak tahu, memang tak ada, susah. Nak cari seorang pun kalau jumpa. Tapi lepas tu dia akan tahu perempuan-perempuan, kami dah lama dah apa semua. Kita boleh tengok mereka yang berubah, prestasi murid-murid dia akan menunjuk dengan lebih baik bila guru-guru dia berubah. Sebab itu peranan pimpinan sekolah ni, saya sangat selit pada tuan-tuan yang percaya mengubah corak budaya dan style kehidupan guru dan murid-murid di sekolah masing-masing. Saya tak kisah sangat kalau dia tu datang daripada asrama kita, daripada asrama penuh. Tapi kalau sekolah tu sekolah biasa yang budak dia bukan yang di PSR, biasanya sekolah-sekolah biasa ni nak cari 2A pun susah kan. Kan sekolah dia susah nak dapat 2A. Susah je kan. Banyak 1A ataupun tak ada A lah kita kata lah. Sekolah-sekolah Seri Ampang ke apa, sekolah-sekolah macam tu. Tapi dia boleh, kalau dia boleh berubah, bukanlah kena periksa SPM tu batin tak. Sekarang kita tak minda lah. Dia ubah budaya, dia boleh survive, dia usahawan, dia boleh memahirkan diri dia, dia boleh kerja dengan sendiri dia. Okay? Sebab itu tuan-tuan, saya tengok orang-orang yang datang daripada negara-negara yang susah. Okay? Mereka sanggup meninggalkan negara mereka, mereka pergi cari pekerjaan di luar. Betul tak? Kita tengok Nepal, kita tengok Bangladesh, kita tengok India kan. Memanglah sistem mereka itu, tapi mereka satu kehebatan yang ada courage. Maksud keberanian mereka. Hingga mereka sanggup berhijrah, mencari rezeki dan membuat keputusan untuk survive. Bagaimana aku nak hidup? Kita nak latih budak sampai tak dia berfikir dan dia tidak terikat hanya semata-mata untuk makan gaji. Itu yang saya kata, benda-benda ni dalam dunia pendidikan sekarang dah kena create. Sebab itu kemahiran itu sangat-sangat penting. Bila tuan-tuan mengajar ilmu agama, apa benda yang tuan-tuan nak create dia? Kan? Bukan kita tak boleh diimam, bukan kita tak boleh takfir, tapi create satu benda yang dia gunakan agama ni adalah untuk menonjolkan agama Islam. Jadi peniaga yang baik, accountant yang hebat, engineer yang baik, ahli perniagaan yang baik, ahli bank yang baik, yang tu yang hebat. Sampai ke tahap tu. Kan? Bukan dia meletakkan dia, aku kalau mengaji ini ada jadi ustaz semata-mata. Tapi dia ustaz, dia juga boleh ramai mana dah. Orang macam tu sekarang. Kita nak ke arah tu sekarang. Okay? Baik, saya nak ni. Okay. Ini yang dikatakan perkembangan potensi individu. Maknanya kita melihat kepada potensi individu. Kita di sini
Takat saya duduk di sini, sekolah-sekolah kita nak panggil ibu bapa ni susah lah kan. Kadang-kadang nak bincang hanya 2 hari ibu bapa, kalau kita ada pertumpahan waris kan, itu pun tak semua bapa kita main. Yang ni berat saya main, yang saya berat tidak main. Kalau di luar negeri tempat saya duduk tu, bila dia jemput kita, dia setiap sebulan dia akan jemput kita. Dalam bulan tu dia akan buat laporan, dia akan email hari-hari dia hantar. Di luar negeri anak saya dulu saya ingat, hari-hari cikgu bentar pelajar akan hantar kat ibu bapa punya email. Hari ni anak you boleh apa? Kalau dia main bola keranjang hari ni, dia telah dapat masukkan bola tu ke dalam net tu sebanyak 3 kali daripada 10 percubaan. Jadi dia perlu memahirkan diri untuk menimbang dan memegang bola dengan cara yang betul. Dia cerita. Kalau mata pelajar ICT, dia telah boleh buat projek-projek sini. Kalau program matematik, dia gagal menjawab ni kerana dia tidak memahirkan diri dia dalam multiple. Dia masih lemah. Dulu saya akan patah balik untuk multiple tu, dia kata. Dan mohon kerjasama ibu bapa untuk menandakan anak tuan pulang lewat besok 30 minit. Dia akan habaq setiap. Setiap hari tak nak jawab ni. Hujung bulan, dia akan panggil. Dan jika kita tak boleh pergi, kita kena buat justifikasi kepada kementerian dia. Mengapa kita boleh hadir untuk jumpa dengan guru? Makmur pada tu. Kan? Saya sebut isteri dia. So di situ dia akan cerita potensi anak gini. Kita, masalah kita kekangan lah. Sebab masalah kita di Malaysia, kita sekolah kita dia bukan duduk di dalam masyarakat. Faham tak? Kita macam ni ya. Kita taman kita tu Anggrek ya. Katalah dekat mau saya dekat dengan Masjid Amam tu. Kat taman tu keliling tu ada satu sekolah. Orang situ ada sekolah tu je. Kita kalau duduk sik ni, tak. Hak mai kita ada apa tak? Hak mai dulu daripada Bali. Jadi kita sekolah kita ni video untuk semua orang. Ni senang semua. Dia kan beli video untuk budak-budak Lorong Seri. Apa ada gua tak boleh. Dia video untuk semua, okey tak? Jadi dia kita agak suka nak implementasi benda. Sebab itu bila sekolah yang ada di komuniti tu duduk, sekolah tu untuk komuniti benda-benda tu, mudah tak? Jadi budak pergi situ dia tak pilih lah. Kita sekarang ni kita ada sekolah-sekolah untuk trade. Tapi itu dasar kita sebab kita berpusat. Tapi saya tengok sistem pentadsiran bahasa sekolah macam Finland buat, macam apa negara buat, ini kelebihan dia. Sebab mereka berdasarkan komuniti sistem tempat, dia mudah. Jadi tuan-tuan ibu bapa pun bilang mudah. Pergi kedai roti jumpa, pergi kedai minum pun jumpa. Jangan doa ni tak boleh baca Quran ni, nak buat macam mana? Tak apa-apa. Boleh aku hantar lebih 5 jam. Kita boleh macam apa? So pentadsiran tu berlaku secara berterusan. Cikgu pun seronok. Kan ni duk kerja duk makin kat luar lah. Dia pun budak ni bodoh lah, budak ni tak boleh. Sedangkan dia ada masalah yang kita tak dapat selesaikan. Sebab itu dalam potensi budak ni, kalau kita mengaji betul-betul terlihat kejadian alam ni, kita tahu mengapa dia berbeza. Kan? Mengapa dia berbeza? Sangat jauh beza dia. Tuan-tuan boleh fikir lah, tuan adalah orang-orang agama. Saya nak tunjuk satu modul. Baik. Jadi inilah cabaran yang kita akan hadapi lah ni. Ada 3 cabaran penting bila kita dah nak laksanakan ajakan ni, benda ni ada dia akan mengganggu kita. Dia sangat cabar. Jadi tuan-tuan, saya ingat tak payah urai, tuan-tuan boleh cari. Tapi benda ni yang berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan buka tadi, globalisasi itu buka nilai. Yang kalau dulu kita kata Assalamualaikum bro, kan, tak beradab lagi dah jadi budaya di kalangan anak muda. Satu budaya yang sangat biasa. Apa nama? Take 5. Bukan take 5 ni apa? Bukan take 5 apa tu? Give me 5. Satu budaya yang kita kata orang biadab lah. Dia jadi amalan-amalan yang kita kena tengok. Tulis dalam WhatsApp, short hand tu, apa semua tu, semua dah jadi satu budaya. So kita akan berubah cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Hingga mendatangkan kadang-kadang persepsi bahawa dia biadab. Kan? Kurang ajak dan tidak senonoh dan sebagainya. Baik. Apa yang kita perlu buat? Tuan-tuan, ustaz-ustazah semua, saya mesti kena pergi ke situ. Ini peranan kita, peluang kita sudah berada di sekolah sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai orang yang bertanggungjawab. Orang jangan lepaskan peluang kita bila kita diberi amanah. Jadi ketua panitia, buat kerja ketua panitia, tunjukkan kita ni sebagai orang GPI yang hebat. Sebab setakat ni saya tengok yang GPI hebat, sangat hebat. Tersangat hebat sebenarnya. Tapi dia malu nak menunjukkan kehebatan. Berapa banyak di agama kita ada tuan-tuan. Ni, sekolah agama kita saya ingat ada berapa orang, 2 agama.
70 dah. 100. 100 lebih dua agama saja dia sekolah agama Kedah macam universiti Islam antarabangsa. Tu kalau kita bawa lawatan luar negeri, mai tengok agama Kedah ni mesti terkejut tu dia. Kam alim mudarrisin ladaikum? Makui. Kan? Jadi tapi tertonjolkah akhlaknya, tertonjolkah kepintaraannya, tertonjol tak ad-din tu yang menampakkan Islam sebagai satu agama yang sangat syumul. Kan? Kita nak begitu. Sebab itu dia betul utamanya. Orang dakwah, orang pansan tu. Dia pandai. Dia pandai cari orang tak macam orang kita ni, vokal macam saya ni mampu dah. Tapi harus tak lari semua. Kan? Tak lagi lah. Dia kata mak ni pening kepala lah. Kita boleh kenal watak-watak orang. So, beberapa hal yang berlaku adalah apabila kita ada di sekolah itu, bermakna kita telah melaksanakan, kita dah diberi amanah, berfungsi untuk membawa ad-din. Ni, sebab kita bersepadu, kena pegang. Jadi tuan-tuan pun tahu, saya tak punya. Sebab saya nak mula kat sini. Ni peranan tuan-tuan lah ni. Dan kita kena faham, bila kita duduk situ, lupakan sikit tentang maksud mengasuh tu. Okay? Kita kena gabungkan tarbiyah takdim tu supaya ia menjadi lebih bersepadu dengan ta'lim. Baru kita boleh bawa pelajar kita ke arah benda yang kita tahu. So, masa mana kita tak boleh duduk diam. Di sekolah kita tak boleh duduk diam. Kita kena fikir, mencana. Kita tengok budak tak boleh berjebak, budak tak boleh berjebak, budak tak boleh kamu macam mana. Kan? Salah dia tu selalu cerita, budak tak boleh Quran buat macam mana. Dia test buat clock. Tapi benda tu nak sampai macam mana? Macam mana kita nak buat secara, dia tak boleh buat individu. Kalau Ulama Azam Shah saja yang buat, ataupun sekolah-sekolah tertentu yang buat, tak jadi. Sebab mereka punya link tu sangat kuat budak-budak tu. Dalam keadaan jaringan dan jalinan yang cukup luas. Semua kita fikir ke arah tu. Kan? Inilah yang Ustaz Syauqi duk penat dulu buat macam-macam kursus apa-apa semua kan. Supaya kita sentiasa buat kolaboratif dan kolaborasi. Baik. Ya. Ya. Saya nak tanya pengalaman ni, pengalaman Dr. sendiri kan. Maknanya pendidikan di Malaysia ni, adakah kita ni sudah berada yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai sibghatullah? Kan? Lupan Allah. Ataupun kita sedang berusaha ke arah itu, ataupun kita sudah berada di satu status yang telah boleh diisytiharkan. Ini saya ada satu artikel. Saya rasa kalau kita boleh kongsi tentang baca. Tapi artikel itu dalam bahasa Arab. Nah, tuan-tuan semua pandai bahasa Arab kan? Taklah noh bahasa dua agama bahasa Arab kan? Saya rasa agak dapat buka. Dalam laptop saya cuma apa? Di sini kan disedarakan oleh pakar-pakar pendidikan di negara Arab ni tuan-tuan. Yang terkini 2019 sahaja Malaysia nombor 1 dalam pembangunan pendidikan kerohanian. Hebat. Nombor 2 UAE, nombor 3 Qatar, nombor 4 Saudi, nombor 5 Iran. Nombor 5 negara. So dia ada cerita hurai mengapa kita hebat. Dari sudut kita memberi pendekatan terhadap pendidikan Islam di semua sekolah. Malah dia cerita, kalau tuan-tuan jangan terkejut, tuan-tuan pergi ke education. Dia cerita lah, dia tak sebut education. Dia sebut, Lau zahabtum ila al-madaris as-siniyah. Maksudnya sekolah Cina lah kan. Lawajattum hunaka muallimin al-din al-islami. Sampai tahun tu dia cerita hebatnya Malaysia. Tuan-tuan sekolah lah. Saya tak tahu, saya tak ingat bahasa dia buka Arab. Wah, membaca kan. So jadi tuan-tuan explore, tuan-tuan tengok ranking-ranking kita semua.
Sebab itu tuan-tuan, bila saya buat promosi untuk pelajar-pelajar datang ke Malaysia, tuan, benda yang paling mereka main kat kepala kita adalah, kepala mereka ni, Malaysia ni walaupun kita 50% ke 60% Islam, tapi Malaysia lagi Islam dari mereka. Pasal apa kakak tu? Ha? Baru dengar suara tu. Rupanya kena buat soalan tu tak? Terima kasih Dr. Sedat. Jadi kalau kita buat bandingan dari segi bangsa dengan bangsa memang dah lari. Dari segi biok kehidupan kita berbeza. Jadi kalau memandangkan apa pujian yang kita kata tadi balik kepada bangsa Melayu dan adab yang ada pada orang Melayu ni adalah tinggi. Sebab itu bila adab itu dia mempengaruhi kan. Sebab ilmu lah, kalau ilmu tadi kalau kita lihat kata-kata Ahmad Syauqi, laisal jamal bi aswa bin tuzayyiruha indal jamal jamalul ilmi wal adab. Makna kecantikan ilmu tadi bukan daripada segi pakaian dan wajah dia. Dia terletak pada adab dan ilmu. Jadi maka sini ilmu dan adab dia tak boleh berpisah. Kalau macam tu kita lihat kejayaan seseorang itu dia kena ada adab dan akhlak dulu. Bawa ilmu di situ. Kita tengok kepada para ulama dan para orang yang hebat. Akhlak dia orang macam mana? Akhlak dia orang cukup jaga. Hatta dia jaga akhlak sehebat ilmu yang ada pada beliau. Kalau akhlak dia tak cukup tinggi, adab dia tak cukup tinggi, ilmu dia ada, dia tak boleh buat contoh. Ustaz-ustaz, kita tengok anak-anak muda, bukan kita nak merendahkan pendidikan. Ilmu tinggi tapi akhlak agak rendah. Dari segi pakaian, penampilan, dari segi pergaulan, sopan makan, minum, semua ni. Jadi orang lain nak pegang, dia kata ilmu yang tinggi, akhlak tak ada. Jadi benda ni akan hilang. Orang dulu-dulu, walaupun tok buku Quran pondok, tok buku Quran kampung, tapi diraih, dijaga sebab akhlak mereka tinggi. Maka dua benda ni kita kena balik kepada asal ilmu yang kita dapat, dan pendidikan kita kena balik kepada adab dan akhlak ni. Supaya dua ni selari, barulah terbentuk nilai dan ilmu yang hebat. Masih. Nak tuju buat dulu syair-syair apa? Saya ingat innamal akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaqun dhahabu wa tak macam ni arwah macam ni ajar kan. Tapi benda-benda tu kaitan dengan akhlak lah semua orang kan. Tapi benda tu betul. So jadi sekarang ni sebenarnya orang tengok kita ni, macam kita ya, kita macam kita PCA ni. Tapi orang tak tahu apa yang tuan-tuan berlaku di sekolah ni, tak tahu dulu di sekolah apa. Dia tengok hands on, buat laporan, duduk di sekolah, buat pemerhatian ataupun pendidikan secara kualitatif. Jangan buat kuantitatif. Jadi tanda-tanda kan. Kau duduk, perhati, duduk setahun, buat laporan. Ini yang saya tengok buat ni, sebenarnya saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Tapi saya tak mula lagi lah. Saya baru nak mencari satu sekolah lah yang boleh saya gunakan modul-modul ni. Okay. So saya akan mulakan dengan modul yang macam ni. Untuk kita lihat tak ada sekolah kita ni sudah mula melampaukan ke arah tu ataupun tidak. Jangan tuan, saya minta tadi kalau tuan jangan ambil, tapi tuan jangan ubah ke orang. Sebab ini satu saya merangka dengan saya punya idea saya lah. Yang boleh kita ambil apa, tapi saya tak habis lagi untuk kita jadikan satu modul dalam latihan dan sebagainya. So bila kita nak, sebab saya tengok ada pengetua, okey saya bilang ni, sebab saya tengok pengalaman masa saya duduk Nasib, banyak sekolah yang saya pergi, satu kehebatan, tak kisahlah pengetua itu beragama Islam ke ataupun bukan beragama Islam, satu kelebihan yang ada pada mereka apabila mereka menjadikan penyampaian tutur bicara mereka sebagai ahsanul qaul. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah Ta'ala kan. Berarti juga alladzina yattabi'una alladzina yattabi'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Jelas. Boleh yang ni tuan-tuan. Semua orang akan bersama-sama dengan itu. Tangtu yang kita kalah kan. Ada pengetua yang bukan agama Islam, ada pengetua yang beragama Islam yang mengamalkan. Dia tak tahu lah ayat ni. Tapi saya memahami corak dia. Bila kita pergi sekolah berprestasi tinggi, utamanya bila buat penilaian sebab banyak saya belajar ni tuan. Bila saya pergi ke sekolah-sekolah aktiviti, kepimpinan mereka tu kita masuk tu dia jadi tak tahu dia jadi macam mana kan tu.
cara dia tak tahu tak ada cerita tuan-tuan. Tapi taklah sampai la ainun ra'at wala uzunun san'at sampai tak tu lah kan. Tapi saya nak cerita tu tak boleh lah, tuan kena duduk. Sebab itu tuan-tuan yang pergi buat penanda arasan, tuan-tuan pergi kan. Tapi tuan-tuan tak duduk. Kami duduk berhari, kita tengok cara dia bermuamalah, dia buat kerja penyampaian kan. Dan mereka ini satu benda yang sangat saya rasa mereka mungkin dianugerah. Gitu. Ada bila tukar saya rusak betul ni, dah tak boleh. Tadi kita sembang dengan PPPK, Ustazah Fadilah. Kita semua kenal dulu Ustazah Hafsah kan. Zaman kita dulu kakak lagi nak ceramah. Betul tak? Tak ada orang lain dulu. Zaman kita dulu kita punya sahabat lah kan. Kalau kita pergi tengok, dia bukan pengen berceramah semata-mata, tapi dia implementkan peringkat sekolah. Dan dia bukan jaga sekolah agama. Ini yang kita seronok tu. Dia jaga sekolah biasa. Bukan sekolah yang ada nama. Sekolah yang Ustazah Fadilah mengayak sekolah tu. Ustazah Fadilah asal dia duduk kanan kat situ. Ini belajar sekolah tu juga. Jadi dia tak tahu lah tentang pergi sekolah tu. Dia lama juga betul kat situ. Dan bila tukar, dia akan berubah. Sebab dia ada satu insting dalaman yang kita tak dapat nak raikan. Sebab itu pemimpin ni tuan-tuan yang bersifat karismatik kan. Kita ada banyak-banyak nama. Dia ni memang satu benda yang dia dapat. Sebab apa maksud pemimpin nak ya? Apa maksud pemimpin? Ni ketua ni ni orang baru habis DPL ni. Dia ingat kan dulu ni tak. Dia proses mempengaruhi orang lain tu. Tu nak sebut pemimpin. Bukan ketua lah. Dia nak mempengaruhi orang lain. Saya sangat dulu sekolah nak mempengaruhi supaya tim dia dapat ikut cara dia nak bekerja dan juga nak bawa sekolah tu ke mana. Dia pengaruhi, selesai. Sebab tu saya kata ada contoh-contoh yang dianugerahkan oleh Allah, dia dapat buat benda. So, saya nampak sebenarnya taksir tu impak dia akan keluar bila dia main dari hati ikhlas, dia nak buat sungguh-sungguh, dia tak kira duit, dia tak kira masa. Ni ramai ni, saya bukanlah saya nak sedih juga, ada beberapa kawan-kawan kita yang telah menonjolkan, membuat berbagai inisiatif sebagainya. Kadang-kadang orang tak nampak kan, orang tak nampak inisiatif dia tersebut, inisiatif yang dia buat. Sedangkan dia telah berkorban. Tapi nak pastikan benda yang dia buat tu berjaya, kita kena tengok impak. Sebab tu ramai dengan tuan-tuan ni berkorban. Duit ni jadi pengetua ni, saya ingat tuan-tuan habis duit banyak. Betul tak? Nak tunggu duit tu bayar, tak pernah duit tengah raya. Betul tak Zaman? Tak apalah tu, itu yang 20 lebih. Dapat besar tak apa, dekat kan? Kalau dapat besar insyaAllah, kita meramaikan besar dalam kalangan guru-guru GPI ni insyaAllah. So, benda ni tuan-tuan akan buat. Dan pengorbanan tuan-tuan ini sangat-sangat saya kagumi. Tapi kita kena respect lah, saling hormat menghormati apa yang kawan-kawan kita buat, apa yang orang buat. Kita kena saling hormat menghormati, saling bantu membantu. So baru dia boleh sampai ke tahap ini ya. Sebab kita dah habis masa ni. Okey, semua. Barulah. Okey, saya bukan nak cerita pasal kolbu lah. Tapi kolbu ni memang dah ada orang buat semua. Cuma dia sedikit tolak. Kolbu tak ada lari sebab kita memang daripada hati. Tapi bila kita dah keluar menjadi satu amalan dan juga pendekatan, okay, kita nak menjana idea kita, pemikiran kita, pertimbangan, pilihan kita, maka barulah benda tu akan keluar. Sebab kita nak bercakap ni tuan, kalau tuan-tuan belajar dari sudut uslub, kita mengaji dari ilmu balaghah kan tuan. Kan? Dalam ilmu balaghah kita ada orang panggil apa? Al-kalam yang qasimu ila ismail, khabari wa insya'i. Saya lama tak banyak balaghah ni, betul tak? Betul tak? Betul? Betul? Boleh lupa, jadi betul lupa. Ini sebagai jujur bersarap kan? Betul tak? Betul tak bersarap? Tak, dia tinggal lah dengan jujur Islam. Siapa bersarap ini pun bersarap. Tinggal tu, dia betul. Okey, jangan qasimu ila. Betul lah, khabari wa in. Ingatlah kan? Al-khabari, ada ustaz yang ada. Khabari wa insya'i. So, bila kita nak cakap tuan-tuan, kalau khabari ni seolah-olah kita tadi kan ayat dah hanya nak maklum. Tapi kalau kita ni orang yang jenis perform, insya'i ni untuk apa? Performatif. Ayat yang untuk discope tanya, discope morok, untuk mencongkil. Tu saya bila baca balik buku
Abdul Qahir yang meletakkan bahagian ini, nama dia Abdul Qahir. Tengok sikit untuk nama kita. Pembahagian Abdul Qahir Al-Jurjani. Dia yang berbahagian ni. Tuan-tuan, pendapat dia ni diguna oleh Perdana Menteri Sosial pada 1916. Fifth Mei 1950, dia diikuti oleh Halliday pada 1976. Bahasa Inggeris baru ambil yang mana digunakan oleh Jurjani. Jurjani hidup dah 4 hijrah. Berapa jauh orang putih baru jumpa pada tahun 1916. Diperkembangkan oleh Fifth pada tahun 1950 dan diperincikan apa maksud insya'i dan apa nama khabari. Ada insya' talabi lah, ada insya' ghairu talabi lah. Tak? Ingatlah dulu kita mengaji kan. Kita tak tahu lah ni dia tak belajar lah benda tu. Tapi sebenarnya ilmu tu kena guna dalam pengurusan. Baru saya tahu. Bila saya duduk kaji balik, bukan ulama kita saja buat lah teori. Bukan saja buat. Sebab itu Allah dalam komunikasi dalam Al-Quran, sekejap Allah bagi tahu, sekejap Allah tanya. Allah tanya tu Allah tahu kan tak tahu. Kan fal antum ta'lamun fa antum ta'qilun, kata Allah tak tahu. Cara metodologi itu cara dia nak mendekatkan orang. So, pembahagian ini menyebabkan orang putih guna sebagai teknik-teknik komunikasi berkesan. Tuan-tuan akan baca, maka lahirlah teknik-teknik performatif dan juga deskriptif. So, yang itulah akhirnya sebagai Al-Ahsan. Akhirnya dia akan keluar sama ada Al-Ahsan ataupun Al-Aswaq. Tapi dalam pendidikan nanti saya tak buatlah Al-Aswaq. Saya akan kaji Al-Ahsan semata-mata. Tu dia main elok habis lah. Terima kasih. Semua saya nak berhenti orang tu. Okay? So, secara umumnya tuan-tuan, paradigma kita, anjakan kita lah ni, bila kita nak berubah, dia mesti bermula dengan diri kita. Dia tak boleh. Kalau kita kata tak mau, tak mau. Kita kata. Sebab tu orang belajar dari satu teori, nama dia mindset kan. Tuan-tuan, mindset, bila guru baru main sekolah tuan-tuan, saya minta, guru baru main, dia duduk mengajar sekolah yang 7-8 tahun, dia main tuan-tuan, tuan-tuan kena alignkan mindset dia. Walaupun dia cemerlang sekolah, supaya dia dapat mengikut budaya dan juga cara kerja. Sebab style masing-masing. Okay, kalau dia pindah dari Syarah Rodia, sudah minta maaf kepada Rodia, ke sekolah apa macam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kan? Kitab Imam Ghazali, kitab beza. Okey, di situ. Dia mesti bawa budaya yang berbeza. Sebab mungkin di sekolah Ihya ni cara dia berbeza. Betul tak? So kita kena mindset. Mindset ni kalau dia tak mau berubah, macam mana kita nak buat? Saya tinggallah soalan tu tuan-tuan. Dia memang tak mau berubah. Duduk kerja kan? Terus sekarang, saya korang hotel, saya pernah tak cakap pun kepuan mesin pun tegur aku. Contoh, akan ada hati kan. Bila kalau mana tuan-tuan mentor, banyak nak mentor-mentor, ada lagi tak masalah tu? Dia tak ada kereta lah, dia tak lah. Sampai luruh rambut, ingat lagi. Guru main masuk, susah hati guru ni. Orang tak ada pengetua, tak ada rusak, macam? Jangan main-main. Tua apa tua? Aku rusak ni. Jangan main-main. Nak settle masalah tu. Orang tak faham istilah tu tak apa macam. Orang tak faham. Okay, so kita yang akan settlekan. Jadi tuan-tuan balik fikir. Mindset dalam setiap organisasi dia main, dia kena ubah. Saya main sini, ni saya ikut mindset ni, saya kita nak perah nak pergi ke Ustaz ikut, tak habis lagi ikut. Kami kena ikut situ sebab menyesuaikan balik dengan budaya di sini. So, pastikan kita dapat beri fokus dan juga laksana segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang diberikan. Walaupun kita pada kena angin, saya tahu lah sebab masa yang sangat berat. Tajuk ni sangat-sangat berat. Dia kena berbengkel. Sebenarnya tajuk sini dia kena berbengkel. Tapi tak apalah, tuan-tuan dapat sikit dia punya overview dan ada sikit video dan sebagainya yang boleh kita kongsi. InsyaAllah pada masa akan datang. Jadi saya ucap maaf, minta banyak-banyak. Sebenarnya tersalah bangsa, terkasar ataupun tersentuh hal-hal peribadi. Mudah-mudahan saya dimaafkan dan saya mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang saya telah tuturkan tadi bicara kita. Mungkin semua dirahmati oleh Allah Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.